Salam sejahtera. A very good evening, ladies and gentlemen. My name is Alif Yoska, your co-pilot. With me on the flight deck is Captain Travis. I trust that you are comfortable. Mission traffic Cessna 152 Golf Bravo X-ray Juliet 2300 over mission headed to Chiliwa. Swallow Reef, yang juga dikenali sebagai gugusan Semarang Peninjau, merupakan sebuah kumpulan kepulauan yang terdiri daripada 750 terumbu dan pulau karang yang terletak di kawasan Kepulauan Spratly, Laut Cina Selatan. Gugusan kepulauan ini bersempadan dengan kawasan perairan di Sabah, Malaysia. Dan di sinilah letaknya Pulau Layang-Layang. Ia terdiri kurang daripada 4 km persegi kawasan tanah, merangkumi kawasan laut yang luasnya lebih daripada 425,000 km persegi. Pandangan vista yang menakjubkan. Namun apa yang membuat secebis tanah pulau ini amat istimewa? Pulau Layang-Layang adalah sebahagian dari kawasan yang disebut sebagai gugusan Semarang Peninjau. Ia terdiri dari beberapa terumbu karang di Kepulauan Spratly bahagian selatan yang berada dalam kawasan Zon Ekonomi Eksklusif Malaysia. Pulau Layang-Layang sendiri adalah sebuah beting di bawah permukaan laut yang terpencil di Laut Cina Selatan, 306 km di sebelah barat laut Kota Kinabalu, Sabah. Disebabkan layang-layang ni, dia unik sebab dia cuma operate 6 bulan saja setahun. Lagi 6 bulan, you kena tutup. You akan berada di tengah-tengah laut. There's no 7-Eleven, there's no shopping mall, there's nothing. You tengok kiri, kanan, depan, belakang, semua laut. Pulau ni dia different tau. Where ketenangan tu selalu ada. I think it's because of the nature itself. You imagine at certain time, bayangkan laut ni, dia setenang-setenang, there's nothing. In the middle of nowhere. Lautan luas. Tak ada alun, tak ada ombak. Just as tenang as that. Where can you get that? Daripada hujung ke hujung pulau dia tu, dia lebih kurang dalam 1.3 km. Because of the runway punya strip, okay, for landing of the aircraft. Small aircraft, ATR-72, which can fit 70 orang. Tetapi untuk masuk layang-layang ni memang 40 orang saja. But because layang-layang is not like a normal airport.
So when we fly there, first of all, we use the navigation computer to set the location. So normally we fly there during early morning, so where the winds is still calm and then the weather mostly clear. So we fly early in the morning, we fly there and then we descend to 1,500 feet to fly overhead the airfield. So if you happen to fly on the layang-layang flights, yes, it's a very good opportunity to take a very good photo when we fly overhead, making the turn. You can see a very nice view of the Layang-Layang Island. But we don't go there every day. So once in a while you go there, it is still the scenery is still very beautiful. Kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020. Secara tiba-tiba pada Mac 2020, wabak COVID-19 mula menular di merata dunia dan segala aktiviti pelancongan terhenti. Pulau layang-layang mulai sepi. Dua tahun berlalu, pulau yang dianggap syurga penyelam ini mula menyembuhkan jiwa dan raganya. Asli mula subur dan begitu juga hidupan aquamarine menunjukkan penjanaan semula dengan jumlah yang bertambah dan kemunculan spesies-spesies baru. Posisi pulau ini yang terpencil daripada sentuhan manusia menjadikan persekitaran perairan ini sebuah syurga kepada kehidupan laut. Pulau layang-layang ini terdapat 30 rangkaian karang yang membentuk beting sepanjang 7.3 km dan lebar 2.2 km. Keindahan pulau dan laguna yang berbentuk bujur ini amat menyerlah, ditambah dengan pemandangan dasar laut yang lebih mengagumkan. Keteguhan dinding batu karang yang dihiasi kepelbagaian batu dan terumbu, termasuk ribuan spesies haiwan laut dalam yang menjadi daya tarikan pengkaji biologi dan juga penggemar aktiviti sukan marin. Keunikan utama Pulau Layang-Layang adalah dengan wallnya yang berkedalaman sehingga 2,000 meter. Kali pertama saya turun di dia panggil wreck spot, wreck spot dekat bahagian luar dinding Pulau Layang-Layang. Memang satu pengalaman yang sangat menakjubkan sebab saya tak pernah lagi dive di mana tak ada bottom, tak nampak bottom. Masa first turun di wall 2,000 meter tu saya rasa sangat teruja, sangat menakjubkan. Dia punya sight memang luar biasa bagi saya, luar biasa. Dengan hidupan koral yang sangat saya kata boleh kata fresh lah, sangat tidak diganggu, ekosistem dia sangat terjaga. Ikan-ikan yang penuh dekat kawasan koral tu. Dan paling menakjubkan ni memang adalah dia punya wall. Kalau kita tengok atas nampak matahari depan dinding, bawah tak ada bottom, gelap. Tarikan yang pertama adalah lokasi sini pun. Daripada atas kapal terbang, bila nak tengok lokasi Pulau Layang ni pun dah cukup menarik. Kat situ dah cukup, dah starting teruja tu dah bermula dari situ lah. Macam mana di tengah-tengah lautan berapa ratus batu daripada daratan utama, tiba-tiba ada seketul pulau yang sangat indah kat sini. Okay, one touchdown, kita ready untuk dive. Bila masuk dalam air, nombor 2 tarikan air yang sangat clear tu. Sangat clear, cantik.
boleh tengok jauh. Kalau satu grup dive 10 orang tu 10 boleh nampak, langsung tak ada hilang. Kan. Yang seterusnya, tarikannya saya nampak adalah bila terdive kat wall, nampak kat bawah tu 2000 meter depth tu. Dia adrenaline rush tu yang muncul tu sangat memujakan. Memang rasa macam aku kena dive ini 1000 kali lah. Setiap kali dive mesti ada pengalaman berbeza. Kemudian hidupan laut. Semalam turun senang-senang je, Eagle Ray boleh main-main depan muka. Kalau pergi kat Semenanjung rasanya sukar nak dapat Eagle Ray ni boleh main depan muka. Dan lagi kat sini ada Hammerhead. Memang hidupan sangat berbeza dengan di tempat lain. Sangat menarik. Coral yang sihat, coral yang menarik, soft coral, hard coral yang flourish lah kat kawasan tu. Memang sangat cantik. Setakat beberapa dive yang saya buat di layang-layang ni, visibility air dekat layang-layang ni tak pernah menghampakan. Even saya duduk di kedalaman 20 meter pun saya still boleh nampak surface lagi. So maknanya visibility melebihi 20 meter. Jika dibanding dengan kawasan-kawasan lain, mungkin visibility agak limited lah. Ada kawasan mungkin cecah sampai, kalau clear pun 15 ke 10 ke 15 meter. Tapi di layang-layang ni sangat clear lah. Rasa macam dive dalam air mineral. Memang sangat cantik. Ikon pulau layang ialah Hammerhead Shark tu. Hammerhead Shark tu. So saya sangat yakin kalau siapa-siapa yang datang ke kawasan ni, dia punya target utama adalah melihat hidupan yang sangat rare ni. Dia ada kat sini ada Shark Cave yang mempunyai kehidupan sekumpulan Hammerhead Shark kat sini. So satu yang unik lah kat situ. Kita sebagai divers tidak boleh mengganggu hidupan. Kita boleh tengok je. Dan kalau dia datang kat kita act macam biasa sajalah. Kan? Dan insya-Allah setakat ni saya tak pernah lagi diganggu oleh shark lah. Kan? Dia bukan satu makhluk yang mengerikan pun. Dia adalah hidupan laut macam biasa je. Cuma dia sedikit besar dan dia punya reputasi dia dalam filem tu yang menyebabkan kita takut dengan dia kan. Kalau saya rasa dekat, saya kata hampir tersentuh dengan dia pun. Saya pernah berenang bersama pun dengan dia. Tapi dalam masa sekejap lah sebab dia pun dah lalu. Dia pun curious dengan kita. So dia datang dekat, dia macam tengok sikit, dia jalan gitu kan. Dekat lah. Kalau kata nak dekat tu memang sangat dekat pun. Mungkin kalau saya reach untuk pegang tu boleh pegang lah. Tapi kita tak boleh pegang kan. Takutlah jadi apa-apa kan. Mengganggu dia dan sebagainya. So tapi kalau nak kata memang within hand reach lah. Sebab kita nak dive, kita akan bawa lampu personal masing-masing. Lampu dive lights ni masing-masing. Hidupan marine pada waktu malam berbeza. Ada hidupan-hidupan yang tak ada masa siang akan muncul pada waktu malam. Macam sotong, udang, dia akan start keluar pada waktu malam. Dan ikan-ikan besar akan start muncul. Dan dia attracted dengan lampu yang kita bawa tu. Sebab setiap divers akan bawa seorang satu. Kan? Visibility mungkin tak nampak, gelap kan. Tapi di mana yang kita suluh tu, kita boleh nampak lah. Tapi bila dalam satu grup diving, dive master saja yang boleh suluhkan lampu tu ke sekeliling. Student tim-tim lain yang mengikut di belakang tu dia hanya boleh point down sebenarnya. Untuk bagi signal jika ada problem lah. So apa yang dilihat oleh dive master akan dilihat oleh tim yang ikut di belakang lah. Hidupan yang unik muncul di waktu malam, berbeza. Dia kurang agresif. Ikan-ikan dia kurang agresif malam, mungkin dia ngantuk nak tidur kot. Dia kurang agresif tapi kita boleh menikmatilah keindahan dia. Dan dia banyak yang akan datang kat kita. Saya telah dilantik sebagai Ketua Stesen Penyelidikan Marine Perikanan Pulau Layang-Layang ni sejak tahun 2008. Kami mempunyai 3 bangunan dekat sana dan kekuatan anggota untuk maintain kawasan ini adalah seramai 8 orang. 8 orang dan setiap 3 bulan ada orang daripada Jabatan Perikanan untuk menjaga kawasan ini. Misi pada hari ini kami telah menyelam di kawasan Coral Garden Jabatan Perikanan yang telah kita establish pada tahun 2021 dekat sini. So tadi selaman selama 54 minit
dengan kedalaman 8.4 meter dan suhu air pun amat bagus, iaitu 29 darjah Celsius. Dan pertumbuhan karang yang kita tanam pada 2021, okey. Kita gunakan koral sebanyak 3 spesies, iaitu Pocillopora, Acropora dengan Seriatopora. 3 spesies ini kita tanam pada 3 jenis tukun, iaitu kerangka tukun, menggunakan A-frame dan menggunakan tali. Sejak 2021 yang kita masuk sini pada Oktober 2021 dan hingga hari ini, saya dapati banyak pelbagai hidupan marin yang wujud yang baru. Ikan-ikan akuarium seperti wrasse, Mauritius idol, semua ni saya tengok banyak. Boleh kelihatan lebih banyak ikan-ikan ni di kawasan ni. Tapi disebabkan kita letak tukun-tukun yang baru ni, jadi kita pelbagaikan tukun yang ada di kawasan ni. So, maka wujudlah haiwan-haiwan akuatik yang ada di kawasan tadi tu. Okey, biasanya untuk melihat hammerhead, kawasan penumpuan adalah daripada Gorgonian Forest, The Point dengan Whaley dan Rustrip. Manakala taburan koral yang tinggi pula adalah daripada kawasan Coral Cafe, Navigator, Craig dan Midreef. So, yang lain-lain tu dia ada kawasan, contoh dia macam Runway, adalah kawasan untuk melihat Pygmy Seahorse. Dan untuk melihat Giant Clam, kita kena pergi ke Gorgonian Forest, yang mana Giant Clam tersebut dengan saiz 2 meter. So, itulah keunikan kawasan dive site, kawasan menyelam yang ada di Pulau Layang-Layang ini. Keunikan layang-layang seperti mana kita tahu, kita mempunyai 2 Malaysian Book of Records ini. Deepest mailbox 40 meter. Itu satu Malaysian Book of Records, dan kita juga mempunyai satu Malaysian Book of Records ini milik Jabatan Perikanan Malaysia, iaitu the first suspended coral garden. So dia coral tu kita gantung menggunakan tali lah. Dan haiwan akuatik yang paling unik di kawasan layang-layang dan tidak terdapat di kawasan lain adalah kewujudan hammerhead, hiu tukul yang banyak. Itu satu. Kedua, saiz kima yang paling besar di Malaysia ni, iaitu saiz 2 meter tu. So inilah 2 haiwan ni yang tak boleh kita temui tempat-tempat lain di Malaysia. Di samping terkenal sebagai pulau tropika yang timbul hampir 2,000 meter dari dasar laut, serta kaya dengan kepelbagaian batu karang dan spesies ikan terumbu, pulau yang terbentuk dari 13 terumbu yang bertaut ini sebenarnya mempunyai satu lagi daya tarikan tersendiri yang bersifat eksklusif. Pulau yang turut diberikan nama jolokan The Pearl of the Borneo Banks menjadi lebih istimewa kerana kehadiran sebuah peti pos dasar laut yang terletak pada kedalaman kira-kira 40 meter dari permukaan laut. Ia juga telah mencipta nama dalam Malaysia Book of Records. Peti pos yang telah ditempatkan pada 25 Julai 2015 merupakan peti pos dasar laut yang terdalam di dunia. Ianya mengatasi peti surat Susami Wakayama di Jepun yang hanya berkedalaman 10 meter sahaja. Peti pos ini membolehkan para penyelam mengongsikan pengalaman di Pulau Layang-Layang bersama keluarga dan rakan-rakan. Selaras dengan muncul peti pos dasar laut ini, ia sekaligus telah menzahirkan poskod khas bernombor 88005 untuk Pulau Layang-Layang. Ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan pos kepada para pelancong dan kaki tangan serta petugas yang tinggal di Pulau Layang-Layang.
dia sangat sensitif dengan perubahan keadaan. So sebelum ni mungkin lama orang asyik dive. Bila dive, suhu air pun berubah. Dan bubble daripada divers pun mungkin menyebabkan coral-coral ni terganggu kan. Tapi bila once dah beberapa tahun tak ada orang turun ni, saya turun, saya nampak macam dia lebih segar, lebih sihat. Kumpulan ikan kecil pun banyak. Maknanya di pembiakan ikan-ikan kawasan tu sangat mengagumkan lah. So mungkin sebab sebelum ni saya tak dive, tapi sekarang ni saya nampak keadaannya memang sangat sihat lah. Coral-coral yang ada kawasan ni nampak tidak diganggu. Fan coral pun tumbuh dengan sangat besar dekat dinding wall. Maknanya tak ada orang sentuh dinding selama ni. Dah beberapa tahun tak ada orang sentuh. Fan coral tu dia orang selalu mungkin kalau tersilap kan, dia terlanggar fan coral tu patah kan. Tapi semalam saya turun pun fan coral besar kan. Tak ada orang ganggu langsung. Mungkin dengan ketiadaan manusia selama 2 tahun ni menyebabkan ekosistem laut di kawasan ni kembali pulih. Betul, dia pelancong-pelancong yang datang dalam masa terdekat di kawasan layang-layang ni ada experience yang lebih baik daripada yang sebelum ni. Ekosistem dia yang lebih indah dan saya pasti dan sangat yakin bahawa diver-diver yang akan datang selepas ni akan terus menjaga keindahan alam ni lah. Jangan kata-kata tangan nak pegang dan sebagainya. Terus menjaga keindahan alam yang telah pulih ni. Kan? Good. Jaga etika seorang divers. Saya punya approach adalah dengan menginvite para penyelidik, contohnya daripada UMT, daripada UMS, daripada University of Kansas. Universiti yang saya sebut ni adalah universiti yang pernah bekerjasama dengan Jabatan Perikanan Malaysia di Pulau Layang-Layang. Pusat Penyelidikan ataupun Small Island Research Group SIRG. Kemudiannya pada 2014 ditukar kepada SRC, yang mana apabila bertukar kepada maksudnya pusat instead of group itu tadi, dia menjadi konteks kajian itu lebih luas lah berbanding sebelum ini. Memang jenis-jenis burung ini dia akan kita sebut ada tempoh. Itu saya boleh sebut begitulah, dia ada tempoh waktu. Sebab apa? Bila mereka migrasi ini ada sebab. Kita ambil contoh paling mudah, analogi paling mudah, mungkin asal usul burung ini tadi daripada misalnya kawasan-kawasan sejuk ataupun kawasan-kawasan yang maksudnya di sebelah utara misalnya. So apabila berlaku musim salji, musim sejuk di mana pada waktu itu sumber makanan tidak ada. So mereka terpaksa berhijrah, yang kita sebut sebagai migrasi. So mereka akan turun. Mereka akan turun ke kawasan-kawasan di mana yang mana makanan ini boleh diperolehi. Pulau Layang ini dia bukan satu yang kita sebut dia macam banyak pokok-pokok dan sebagainya. Kalaupun ada mungkin saya boleh sebut apa ni yang kita nampak ialah mungkin sumber-sumber ikan dia sajalah mungkin yang dia tangkap, dan mungkin dia tidak begitu sesuai untuk untuk burung-burung yang memerlukan tempat untuk dia singgah dalam satu tempoh yang lama, untuk dia mungkin sempat membiak misalnya begitu, berbanding mungkin pulau-pulau yang lain. Sebuah pulau yang terpencil, jauh di tengah-tengah samudera luas, membuatkan kita berfikir bagaimana kesinambungan hidup penghuni di sini. Okey, masa resort nak tutup tu sebenarnya kita masih di sini dengan staf semua, lebih kurang dalam 40 orang lah. Pada waktu tu kita masih ada sempat 9 orang guest lagi. Saya punya harian sebenarnya sama macam kerja juga. Cuma berbeza dia, saya akan buat benda yang bukan saya punya bidang. Maksudnya saya dah closing kan, guest pun dah tiada. Jadi saya buat jaga kebersihan ni kawasan resort lah. Saya punya kira aktiviti tiap hari, clear daun kelapa yang gugur, potong rumput kalau rumput dah panjang. Lepas tu bersih-bersih mana-mana tempat yang kotor lah. Di pulau saya seorang, jadi kena jaga diri sendiri. Kalau saya tidak jaga diri sendiri, siapa yang mau jaga saya? Antara Sam dengan kucing tu berteman.
kucinglah jadi peneman saya di pulau ni. Dah banyak nama dah saya buat nama-nama kucing ni. Ada TikTok, ada kecil, ada si panjang. Apa yang saya tengok, kucinglah jadi teman saya di pulau ni. Untuk biar walaupun seorang ada juga lah teman sebagai teman binatang. Saya pun dah kerja cukup lama dekat pulau ni. Jadi saya rasa tutup pulau sama buka pulau, saya rasa macam benda yang sama. Sebab saya dah 18 tahun tinggal di sini, dah macam rumah dah juga. Untuk seorang ni makan taklah banyak sangat. Untuk seorang pun saya ada telur dah cukup, ayam, minyak, garam tu biasa. Garam tu kalau sebungkus pun dah cukup dah garam tu. Jadi pergerakan tu untuk company kirim saya dalam 2 minggu. Kenal, aku sudah berjanji, dia cintaku yang terakhir. Sungguh tak pernah ku menduga. Bila sedih tu memang boleh cakap memang sedih. Sebab hari raya tak dapat bersama dengan family kan. Tapi nak buat macam mana? Saya sebagai seorang suami, tanggungjawab saya besar. Jadi saya kena cari rezeki untuk family saya. Siapa lagi yang nak cari rezeki kalau bukan ketua rumah? Saya buat macam hari-hari biasa aja lah. Saya tak fikir sangat. Cuma saya buat calling lah dengan wife, anak. Bukan calang-calang orang yang boleh menjalani hidup di pulau terpencil dari tanah besar, di mana segalanya berkisar di antara ikhtiar hidup dan disiplin diri. Apabila kita berada di stesen ataupun di pulau, sama macam kita bertugas di kapal juga, ada kepakaran ataupun kelebihan masing-masing. Terutama sekali anggota TNDM ni perlu wajib lulus ujian renang. Sebab kita duduk di laut, apa-apa kecemasan kita boleh menyelamatkan diri. Selain itu, beberapa kepakaran lain yang perlu ada ni survival lah. Okey, tidak berkira untuk makan apa yang ada. Kadang-kadang kita pun tak tentu. Ration mungkin akan limit, terhad, bekalan air ataupun kita kena buat dengan limited resources untuk melaksanakan pembaikan ataupun melaksanakan kerja-kerja hakiki ataupun kerja-kerja wajib kita di sini. Perasaan saya mula-mula saya dapat perintah pertukaran tu, saya diam dulu. Saya tak ada reaction apa-apa. Dan saya bertanya kepada pegawai yang saya akan ganti, apa tugas dan tanggungjawab. Selain saya rasa nak rasa teruja tu tak adalah sangat. Sebab saya tahu dekat pulau ni perlukan mental yang kuat untuk bertugas. Kena travel lebih kurang dalam 21 jam daripada KK datang ke sini dengan menaiki kapal logistik, tinggalkan anak dan bini yang jauh. Tapi sebab tuntutan tugas dan amanah yang diberikan kepada saya laksanakan dengan sebaik-baik. Dan proses handing over antara pegawai pemerintah yang lama dengan saya berjalan dengan lancar lah. Apa saya nak buat kat sini? Itu soalan pertama saya. Apa saya nak buat kat sini? Tapi sebab saya dah diamanahkan untuk menjadi pegawai pemerintah di sini, saya kena lebih peka, lebih kreatif. Satu, dari segi menjaga kesiagaan, pengoperasian, kebajikan dan moral. Okay. Aktiviti-aktiviti yang perlu dilaksanakan kat sini,
tidak membebankan dan mendatangkan manfaat kepada saya, kepada warga saya dan kepada semua yang ada yang bertugas dekat sini lah. Kalau duduk kat pulau ni tak buat aktiviti, bagi saya satu benda yang sia-sia dan boring. Kan? Boleh nak makan tidur, tapi kita dibayar gaji, so kita datang ke sini untuk bekerja. Saya suka berjumpa secara face to face dengan anggota saya. Tanyakan apa masalah. Sebab di pulau ni kita kena hidup, walaupun saya pegawai di sini, tapi kita kena hidup sebagai keluarga. Okey, kita makan sekali, kita sembahyang berjemaah, kita melaksanakan bacaan Yasin tahlil setiap hari Khamis, malam Jumaat kita laksanakan solat Jumaat. So kehidupan di sini perlu lebih akrab dan tidak mengasingkan anggota, supaya mereka rasa hidup di pulau ni seperti hidup bersama keluarga mereka di tanah besar tu. Selain itu, setiap kali pergerakan yang kita ada di sini, saya suka melaksanakan aktiviti sukan. Contoh perlawanan bola tampar, perlawanan futsal antarawasan, perlawanan takraw, badminton, supaya kita eratkan lagi hubungan silaturahim sama-sama anggota dan masa yang sama mendatangkan kecergasan dari segi mental dan rohani. Dari segi bantuan, kita memperketatkan undang-undang yang ada di sini, terutama kepada pelancong, supaya tidak melaksanakan aktiviti-aktiviti yang boleh mencemarkan laut, merosakkan ekosistem dan tidak menceroboh kawasan larangan, iaitu Stesen 5 TNM. Kita ada zon terhad ataupun zon larangan yang tidak dibenarkan kepada pelancong untuk masuk. Dan pada masa yang sama, hubungan dua hala antara pihak TNM dan pengurus resort. Keperluan ataupun bantuan asas yang perlu kita beri ataupun mereka perlukan, kita sama-sama laksanakanlah. Prioriti kita adalah untuk memastikan unit-unit beroperasi, termasuklah pulau kita, pada setiap masa keperluan mereka dipenuhi. So, terutamanya untuk pulau yang mempunyai jarak yang agak jauh daripada pangkalan utama, kita kena memastikan semua keperluan mereka sentiasa mencukupi. Untuk kuantiti, kita dah ada jadual kelayakan bagi setiap orang. So, berat setiap makanan tu telah ditimbang dan ada skala dia untuk setiap orang berapa banyak, yang memudahkan kita untuk buat pengiraan untuk pembekalan kepada unit-unit operasi ini untuk 2 minggu, sebulan, bergantung kepada keperluan mereka. Kita akan mengeluarkan pesanan kepada wakil-wakil yang bermandat yang telah dilantik mengikut perjanjian yang telah diluluskan. So, pesanan masih sama mengikut kelayakan dan kuantiti yang telah diluluskan dan dibuat permohonan oleh unit kepada depo. Penghantaran akan dibuat oleh wakil tersebut menggunakan cara yang sama, kenderaan bertutup, keadaan dalam tu bersih, supaya makanan yang sampai tidak tercemar. Kepuasan saya ketika saya dapat membantu, walaupun bukan sebahagian besar, sebahagian kecil, dapat membantu bagi unit-unit beroperasi dengan lancar. Dan sejajar itu kita dapat mencapai matlamat TLDM, organisasi TLDM itu sendiri, dalam membantu organisasi tertinggi kita untuk memastikan keselamatan perairan Malaysia sentiasa terjaga. Nama saya Wang Sena Hussein bin Wan Bosli, berasal dari Kuching, Sarawak. Berumur muda lagi, 23 tahun. Berkhidmat dalam Navy dalam 3 tahun lebih dah dekat ni. Lepas tu berkepakaran tukang masak kapal dalam Navy lah. Masa latihan kami masing-masing kosong lagi masa. Memang fokus untuk latihan selama 6 bulan. Lepas 6 bulan habis training, okey, baru dibagikan untuk kepakaran masing-masing. Lepas tu lepas dah tahu kepakaran masing-masing apa semua di pusat latihan kat Johor, kami dihantar ke Lumut, Perak
Lumut Perak tu baru dia akan ajarkan kami dari kepada masing-masing lah. Dia ikut macam teknikal, ada bekalan, ada klasi. Macam saya, tukang masak, ni akan ikut 20, turun kelas pagi. Lepas tu petang, tengoklah kalau dia bagi riadah ke apa semua. Lepas tu malam, kadang pun kalau ada event pun kami akan ikut. Dia akan ajak sekali. Masa tu orang kata macam belajar sambil bekerja. Macam barang-barang ni masuk pulau. Kami selalunya seminggu sebelum pergerakan tu, macam minggu ni dah pergerakan contoh hari Jumaat. Hari Isnin kami dah listkan barang untuk dibeli. Tengok atas bajet lah berapa dia beli. Okey, kami akan listkan barang, lepas tu hantar ke pangkalan lah. Memang saya galakkan untuk anggota lakukan, terutama sekali selepas waktu kerja lah. Di sebelah petang, salah satu dia untuk fitness, untuk kesihatan. Kedua, untuk self-confidence mereka apabila berada dalam air. Okay, terjun daripada jeti, berenang, lebih kurang 100 ke 200 meter sehari. Dan ada yang minat menyelam. Okay, ada yang suka melaksanakan aktiviti snorkeling, melihat kehidupan dasar laut yang cantik, dan ada yang suka memancing. Okay, aktiviti di sini kita dikelilingi laut. Aktiviti mancing ni digalakkan, tapi semuanya dilaksanakan selepas waktu kerja. Tujuan saya memanggil anggota penyelam TLDM yang berada di PTKK adalah tujuannya untuk melaksanakan pemeriksaan bawah air untuk JT saya. Okay, bagi penyelesaian tu, saya sebagai unit yang memerlukan bantuan, saya mohon kepada markas, dan markas akan menghantar tim yang sentiasa bersiap sedia untuk memberi bantuan, terutama di setiap pulau lah. Okay, dan dari segi koordinasi, pegawai selam yang ditugaskan tu akan berbincang dan bertanya apa keperluan dan tujuan saya panggil mereka, dan setelah kerja dilaksanakan, laporan bertulis dan laporan secara penerangan dilaksanakan bagi saya mendapatkan apa yang berlaku sepanjang mereka laksanakan kerja dan apa situasi ataupun tahap kesediaan JT saya. Walaupun cuaca ataupun keadaan sekeliling kita ni berubah, tahap kesiagaan kita sentiasa di tahap yang tertinggi. Okay, apabila lagi buruk cuaca, kita tidak boleh leka. So kita kena lagi tingkatkan tahap kesiagaan dari segi pemantauan, dari segi kesediaan menghadapi sebarang ancaman. Cuaca ataupun apa yang berlaku di sekeliling kita ni bukan sebagai satu alasan untuk kita leka dan alpa dalam melaksanakan tugas. Tugas utama Jabatan Perikanan di pulau ni adalah oleh kerana kita mempunyai stesen penyelidikan. Jadi tugas utama kita adalah membuat kajian-kajian yang berkaitan tentang marine di Pulau Layang. Kita pastikan haiwan-haiwan spesies terancam ni terpelihara, kita pastikan sumber-sumber perikanan ni terjaga. Hari pertama tu kami sampai di Pulau Layang tu, kami stay dekat resort. Jadi saya tak ada idea time tu macam mana keadaan pulau ni. Tapi bila saya tengok pulau ni amat jauh daripada Tanah Besar Sabah, jadi saya tengok cabaran pertama hidup di pulau ni adalah air tawar. Sebab air tawar daripada pulau ni adalah daripada reverse osmosis. Saya mengambil keputusan untuk mendapatkan air ini, saya terpaksalah memasang lebih banyak gata untuk menangkap air-air ini dengan menyediakan lebih banyak kolam-kolam ataupun takungan untuk mendapatkan air tawar ni. Cabaran kedua saya tengok di pulau ni, dia tak ada banyak kemudahan, macam katakan kemudahan hospital ke, kemudahan 7-Eleven ke. Jadi benda ni kalau kita ada banyak duit dekat pulau ni pun
tak ada guna lah maksudnya. Kalau ada ATM pun tak boleh buat apa-apa sana sebenarnya. Biasa dia anggota yang berada di pulau layang-layang ni biasanya dia akan berada di antara 1 hingga 3 bulan. Kalau dia punya penempatan selama 3 bulan, biasanya kita akan menghantar anak-anak kapal. Tetapi kalau dia punya kerja tu melibatkan tempoh selama sebulan, biasanya pegawai penyelidik akan terlibatlah seperti saya. Tapi pernah juga beberapa ketika kerja tu adalah sebulan, tetapi memandangkan tak ada transport pengangkutan keluar. Jadi kami terpaksa ditempatkan meneruskan kerja untuk selama 3 bulan disebabkan ketiadaan pengangkutan. Saya Richie Alisteli dari Kota Belud. Saya di layang-layang selama 12 tahun lah. So dulu memang takut air lah. Sebab kita pun kita punya family background orang Cina. Orang Cina ni ada pantang sikit air lah. Tapi lepas tu bila sudah start sekolah, minat mau berenang tapi takut lah. Tapi lepas tu sampai habis sekolah menengah, memang suka mandi sungai lah. Mandi sungai, tapi laut tidak berani, kurang sikit. Lepas universiti baru buat ada scuba diving. Kalau menyelam di layang-layang ni, dia punya persekitaran memang beza. Sebab dia eksklusif. Kalau Sipadan kita dive dengan banyak company lain kan, dengan resort. Layang-layang cuma ada 1 resort. Jadi kita eksklusif dan kita kena perform lebih baik lah. Kita orang layang-layang, kita bawa bot. 1 bot ada 1 kapten, ada 1 guide. Lepas tu dengan maksimum 12 orang lah penyelam. Dan pasal ni juga lah kita strict, kita ketat dengan pemilihan guide, pemilihan penyelam sendiri pun kena pilih tau, yang pelancong tu. Sampai layang-layang kena anggap kita sebagai orang baru lah. Itu mestilah. Tak kira lah kalau kita ada 20 tahun diving pun, 30 tahun diving pun. Tapi kalau pergi layang-layang, kena betul-betul jadi seorang yang rendah diri lah. Kena belajar balik. Sebab dia lain. Dia tidak sama. Layang-layang ni, satu sebab dia punya air terang. Bila air terang ni, orang senang cuai tau. So layang-layang ni, kalau dia terang, kita takut kita punya pelancong dia terbawa dengan keseronokan tu. Silap-silap dia boleh turun lebih daripada kedalaman yang ditetapkan. Layang-layang ni dia ada 2 hujung. Dia ada hujung dekat south dan dekat north. So yang hujung satu ni dia panggil the point. Yang satu hujung lagi the valley. Dua-dua tempat ni macam kalau dekat kampung, dia macam warung tau. Semua orang pergi situ. So dekat 2 tempat ni semua ikan pun pergi situ. Ikan besar, kecil apa semua. Dan sana pun ada punya peluang untuk nampak ikan jerung tukul tu, hammerhead shark. Ada peluang lah. Sebab itu tempat berkumpul. Dia punya arus pun boleh tahan. Kadang dia kuat betul. Dan sebab dia di hujung macam ni, tajam. So arus dia kadang boleh buat pusing-pusing. Sebagai guide, kita tidak boleh sangkut dengan 1 atau 2 bahasa. Kita kena tahu basic lah. At least kita tahu cakap bahasa Melayu. Kita tahu cakap bahasa English. Boleh cakap sikit bahasa Cina pun boleh. Boleh cakap bahasa asing sikit-sikit lah. Kita tidak perlu tahu habis. Orang pun faham. Tapi kita kena tahu benda-benda yang basic lah. So hari-hari yang tipikal. So bangun pagi, pukul 6, macam tu kita bangun lah. Dan kita pergi dekat dive center. Pergi dive center mungkin sebelum jam 7 lah, macam tu. Sebab sebelum tu pelancong datang mungkin dalam 7.30, pukul 8 macam tu kan. So bolehlah buat cawan kopi, boleh buat persediaan. Bot, tangki, diving semua, peralatan semua kena check lah dalam masa tu. Sebab kita mau pelancong datang, semua sudah ready, kita boleh jalan
dengan senang. Masa tu mungkin dalam sebelum maghrib menjelang, kita pergi main bola. Ada yang pergi jogging dekat runway landasan tu. Ada yang lepak dekat bilik, macam itulah. Secara peribadi dia macam kita cari apa dia cakap, ketenangan, cari pembersihan jiwa lah. Tapi kalau layang-layang memang ada tu freedom, kebebasan sekejap dan kedamaian lah. Itu yang membuat saya berkali-kali balik ke layang-layang. Dan saya rasa semua orang pun yang kerja dekat layang-layang pun rasa benda yang sama lah. Dan ikatan kekeluargaan antara semua staf ni memang best lah dekat layang-layang. Itu pun satu sebab lah kenapa kita balik layang-layang setiap kali. Nama saya Engelbert, berasal dari Papar, Sabah. Saya telah bekerja di layang-layang Island Resort ini sudah lebih kurang 6 tahun. Masa tu memang tidak pernah terfikir untuk pergi kerja di pulau sebab biasa sudah kerja di tanah besar ni kan. So bila first time kerja di pulau ni, dia punya experience berbeza daripada bekerja di tanah besar sebab dia tempat yang terpencil dan jauh daripada bandar. Keluar masuk pun limited. Apa yang ada di dalam pulau tu dia tidak ada di tanah besar. Jalan raya sibuk, tapi di pulau ni adalah tenanglah. Tidak apa-apa gangguan. Normally kalau kerja di pulau ni, kami macam di rumah sudah. So every day is working. Kau tidak akan pergi mana-mana. Kau akan di pulau tu saja. So every day kita rutin lah buat kerja, and then bila habis shift macam tu, in the evening time normally kami ada sport activities macam main bola, sepak takraw, jogging keliling pulau tu, and then at night after dinner, and then chill out with friend lah, with everyone. Untuk staff normally kami akan makan together. So bila biasa sudah makan makanan yang chef masak tu, kami pun kadang-kadang rasa bosan juga. So kadang-kadang kami akan order barang daripada KK, makanan sendiri daripada kampung. Normally ada satu staff kami yang perempuan tu yang akan order macam sayur-sayuran yang daripada kampung lah. Dia ada yang lada hijau tu, dia ada cendawan, ikan masin macam tu. Masakan kampung lah. Selalunya dorang panggil, kalau dari sini, di sini dorang panggil masakan tu nama dia losun. Okey lah, tambah selera. Ada satu kali rescue mission daripada Navy. Satu bot daripada Kudat telah hanyut pergi mau dekat Vietnam, dekat sempadan. Navy time tu dia pergi rescue, and then few of our staff standby di jetty to tunggu the victim lah yang hanyut tu kan. There are 3 of them. Bila dia sampai saja di jetty tu, tengok keadaan mangsa tu memang teruk lah, dia punya badan sudah semua terbakar macam tu. So what we do is as human lah, kan kami tolong lah apa-apa yang ada sebab semua barang-barang dorang semua pun sudah tiada, jadi kami just donate lah them using our own stuff. Macam kami punya barang-barang sendiri kami bagi, macam shampoo macam tu, baju, and then we give them a room lah for them to stay for one night, because besok dia the rescue team from Kota Kinabalu datang using the helicopter to bring them back to mainland.
Apa yang buat kami rasa pulau ni special is kami rasa di pulau ni memang tempat yang lain daripada yang lain lah, istimewa. So tempat lain tiada di pulau, hanya ada di pulau layang-layang. Kami rasa tidak akan rasa mau pindah lah. Namun dengan kekuatan mental dan fizikal, segalanya menjadi norma biasa hidup mereka. Di sini hidupnya penghuni yang sentiasa menggalas tanggungjawab memelihara kesejahteraan pulau selama ini. Tugasan utama kami di sini adalah membuat rondaan di zon maritim Malaysia. Tugasan sampingan tu adalah biasalah kita akan buat inisiatif bertanya khabar dengan kapal-kapal dagang, instalasi-instalasi di perairan kita seperti oil rig kita pelantar, contoh macam platform Kasawari. So semua ni kita akan buat rondaan. Masa buat rondaan tu kita akan tanya khabar, menjaga keselamatan, tanya is it safe or not, any problem, all these things. So sama juga kita akan buat dengan bot nelayan tempatan dan juga kadang-kadang kita akan buat dengan bot nelayan asing yang ada kebenaran apa semua tu, kita akan buat benda tu. Selain daripada operasi ni, kita buat tugasan-tugasan macam MOTOA, kita panggil military operation other than war. So sometimes keperluan untuk kapal-kapal kita membantu dari segi aktiviti-aktiviti kemanusiaan ni, dan kita akan terlibat dalam tu. Dan juga sebagai TLDM, kapal TLDM itu adalah aset yang diplomasi pertahanannya. So kita adalah platform untuk diplomasi pertahanan. Kadang-kadang kita pergi buat lawatan dengan negara-negara jiran untuk menghubungkan ataupun mengeratkan kita punya perhubungan dengan negara-negara yang serantau. We are so busy kerja buat tu buat ni, tapi untuk menikmati alam semula jadi itu, that's what we are missing nowadays. So I appreciate benda ni, I have the chance. I ada peluang untuk menikmati benda-benda ni semua. Life is simple, but that is how it is. And it's beautiful and it's nice. Walau terletak jauh Nun di tengah samudera, hakikatnya terdapat segelintir insan yang menjadikan pulau layang-layang ini sebagai tempat tinggal dan penempatan mereka, sama ada secara kekal maupun sementara. Setelah sampai di sana, dalam 3 hari mau pikir balik juga lah. Disebabkan kita sudah biasa dengan bandar kan. Jadi tiba-tiba masuk di sana, tengok ujung, boleh ke sana, boleh ke ujung. Macam pulau tu hanya situ ya. Kau hanya berada di pulau tu saja. Dalam 3 hari lah, pikir rasa mau balik. Sebab tidak biasa tu situasi kan, tapi sampailah sekarang. Saya pun sebenarnya terkejut juga macam mana saya boleh sampai sekarang. Pikir-pikir balik sebenarnya kerja sana baguslah.
If you ask me again and again, I have to give you the same answer as well. Or even if I've been given a chance again to choose, I still choose layang-layang. You are right. I fall in love with layang-layang. There's so many beautiful things under the water, and there's so much thing that you can explore. You see, so that's why I keep coming back. That's why, no matter what, layang-layang will be always very dear to me in my heart. Banyak yang telah kita dengari dan ketahui tentang pulau terpencil ini. Namun hanya daripada mereka yang menetap di sini, barulah kita tahu erti kata kehidupan yang sebenar-benarnya di atas pulau terumbu karang ini. Tanpa mereka, tanah ini akan sepi dan hilang seri kilauannya.